Saya tunggu Atika dulu. Sebab dia ter-left. Sorry ya, saya beritahu Atika dulu. Mana Atika? Selamat pagi. Atika, Tamia, awak masuk semula. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid 4 Bestari dan juga 4 Wawasan hari ini 28 Julai 2021, hari Rabu. So waktu matematik kita masih sama seperti semalam, iaitu pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari 11 pagi hingga 12 tengah hari. Sebab kadang-kadang line punya masalah kalau anda keluar kena masuk semula, sebab kehadiran itu saya tangkap, saya akan buat dengan sangat ketat lah. Saya tidak mau ada pelajar and dia left, itu saya tak angkat hadir, mesti sepanjang masa. Kalau ada masalah lain tolong beritahu, maklumkan saya. Okey, perkara pertama, semalam telah cikgu janjikan latihan dalam buku teks 7.1b soalan 3-4, 7.1c soalan 1 hingga 4. Anda perlu buat pembetulan. So cikgu telah hantar jawapan dengan langkah kerja sekali ke dalam kumpulan masing-masing. Jadi anda buka buku latihan, buat pembetulan. Kalau belum buat, tolong salinglah. Tolong salinglah kepada yang belum itu. Perkara letak satu makluman terkini tentang kehadiran. Tentang kehadiran apa? Okey, jadi mulai minggu ini semua guru mata pelajaran perlu maaf saya punya line terputus Okey. So harap yang belum itu kembali semula lah. Tadi saya rasa ada yang sudah left
Okey, nanti saya akan ambil kehadiran sekali lagi. Saya rasa jangan buka kamera saya lah, mungkin dia line tak bagus lah. Okey, so Vanessa E. Okey. Sekejap lah. Okey, okey, so kita kembali ya. Maaf kepada tadi yang left itu terpaksa awak kembalilah. Sepatutnya 41. 41 sini 340. Maksudnya Nur Atika, bukan Nur Atika, Atika Tamia sudah masuk balik dah? Dah. Siapa yang left lah? 41 sudah. Okey, betul lah. Okey, kehadiran apa yang saya tik tadi. Saya nak teruskan cerita saya tadi ya. Perkara yang kedua tadi, maaf mulai minggu ini kita kena buat apa? Kehadiran pelajar ikut ikut individu lah. Maksudnya pelajar itu hadir, kita tip. Macam kita tip di sekolah, setiap mata pelajaran ada kena isi guru mata, termasuk saya lah matematik. Jadi saya ada buat beberapa ketetapan. Awak boleh baca dalam grup masing-masing, saya sudah hantar ketetapan itu. Yang pertama, awak hadir Google Meet, hantar latihan hasil kerja itu kena hantar sebelum pukul 3. Selepas saya tidak, sebab kita masa key in juga. Kalau saya bagi awak pakai lalu dekat dengan masa itu, saya nanti tak sempat key in. Andai kata line tak bagus dan sebagainya. Jadi sampai pukul 3 tak hantar, tidak hadir Google Meet, dua-dua tak ada, tidak hadir. Yang kedua, kalau awak betul-betul tidak hadir, contohnya ada tadi beberapa pelajar yang beritahu saya dia tidak dapat hadir kerana masalah lain, tapi lepas itu dia tengok balik rakaman saya, kemudian hantar hasil kerja itu pun sama, hantar sebelum pukul 3. Saya anggap dia hadir. Dan yang ketiga, kalau kita buat offline, contohnya kita tak buat Google Meet, contohlah latihan ataupun rakaman yang saya bagi itu awak buat, itu kena hantar sebelum pukul 1.20. Sebab ada satu lagi ada satu lagi Google Form yang perlu saya isi, itu peringkat sekolah punya sebelum pukul 2. So saya mesti letak, kalau offline awak kena hantar lebih awal sebab ia boleh buat masa kita punya kelas. Jadi kehadiran PDPR itu sekarang sangat-sangat orang kata sangat kementerian memang sangat mengambil berat tentang itu. Jadi saya harap pelajar yang selalu tidak hadir itu kena bertanggungjawab untuk hadir balik ya. Kalau ada apa-apa nanti awak kena jawab sendiri ya. Sebab sekarang dulu kita beri bilangan, contohnya kelas 4 tadi 35, 28 hadir. 7 orang siapa tidak hadir mungkin kementerian tidak tahu, tapi sekarang kita isi ya, satu demi satu. So awak fahamlah maksud apa dia di situ. So kita mula pembelajaran pagi ini ya. So semalam kita telah belajar graf laju lawan masa. Banyak yang sudah left. Line tak bagus kan? Boleh siapa ada di sini? Nisterina, boleh dengar suara saya dengan paparan saya, boleh nampak ke? Boleh. Boleh ya? Okey. Kalau masalah saya, tolong beritahu nanti line saya tak bagus, saya tak tahu, saya masih bercakap lagi. So saya off dulu kamera, mungkin kamera saya itu juga kacau kalau line dia tak bagus. Okey. Semalam kita sudah belajar graf laju lawan masa, dan kalau kita nak cari jarak, maksudnya cari luas di bawah graf. Okey, sekali lagi ini tentang luas. So di sini ada dua bentuk lah. Dua bentuk. Okey. So
cari jarak di sini ya, cari jarak. Ini maksudnya sama dengan yang pertama segitiga yang kecil tambah dengan yang kedua ialah trapezium. Okey, trapezium. Okey, awak boleh buat lakaran. Okey, lepas itu awak isi. Okey, yang bawah ini 3. Yang tepi ini 110. Okey, 110. Sebelah kiri ini pun 110. Sebelah kanan ini 180. Yang bawah ini berapa? 3 hingga 9. So, 9 tolak 3, 6. Kita isi dulu ini. Okey, lepas itu barulah kita cari luas. Ingat cari luas. Maksudnya cari jarak. So, segitiga. 1/2 darab panjang tapak, darab tinggi 110. Ini luas segitiga. Tambah, okey, sekarang trapezium. Yang nombor 2 itu ialah trapezium. Trapezium. Okey, trapezium. Boleh trapezium. 1/2 darab hasil selari. Sisi selari ialah ini 2 sisi selari ini. Oh, okey. Sekarang okey kah? Siapa yang tanya saya tadi itu? Jerome, okey kah sekarang? Okey thank you Jerome. Okay. Ya, so hasil tambah 110 tambah 180. Kemudian taraf dengan panjang tapak ataupun tinggi lah 6. Okey, 6 So awak isikan ini. Oh, jarang saya putus tapi bagi ini putus sekali. Jarang line saya putus. Okey. So, kiralah segitiga itu berapa? 15 kan? Tambah ya, bukan 15 Kira dulu 165 ya, 165. 65. Thank you Jessica. Saya tengok Long sudah balik kah? Dia kata lambat sikit tadi, masuk sudah. Fizi, IC, Atika, Eric, Fiona, Florence, Ivan, Irene, Jennifer, Jerome, Jessica. Belum. Lester, Marilyn, Michelle, Daniel, Nashita, Nazim. Oh, Atika left lagi. Nesterina, Nozrina, Nozuzila. Belum. Okey. 165. Okey, yang kedua berapa? Ada sesiapa volunteer? 870 polling. Bagus. Okey, betul. 870. So jumlah dia berapa? Jumlah keseluruhan. Jarak dia. Cari jarak keseluruhan. Jessica 1035. Apa sentimeter Unit di sini sentimeter. Kena tengok unit di situ Okey. Boleh saya tahu Rabiza saya sudah tahu Nur Irfan kan? Betul kan Nur Irfan? Yang awak baru masuk sekarang? Ya. Okay, thank you. Kadang-kadang kalau bukan guna nama asal saya tak ingat semua. Tapi semalam ingat, sekarang ingat. Okay, betul. Okay, so ini soalan yang pertama baru kita bincang. Pagi ini kita sudah lewat sikit. So kita buat laju sikit. Yang sudah left itu kawan-kawan tu sila kembalilah. Sila kembali ya. Okay. Sudah 1035 cm itu jarak dia. So untuk di sini. Yang pertama segitiga, yang kedua trapezium.
Okay, Jennifer Xie, Jennifer Xie，你回来了吗？回来了。跟得到吗？OK 啊 OK， ？OK， Vanessa E sudah balik Vanessa E? Sudah. Oh, sudah. Okay, thank you. Okay, Davian, okay. Eric Sebastian. Okay. Okay ya, so sudah. Okay, so kalau sudah kita pergi ke C ya, kepada pelajar yang sudah jawab kita boleh semak bersama-sama lah di sini ya. Okay, so kalau di sini sekali lagi ada dua bentuk yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama segi empat, yang kedua trapezium. So cari jarak, bermaksud kita cari luas untuk segi empat. Kita boleh buat lakaran macam ini. Dan yang kedua kita buat untuk trapezium. Trapezium. Jadi yang bawah ini ialah 0.5 lah. Ini boleh 0.5. Yang tinggi dia 45. You di sebelah kiri boleh, sebelah kanan pun boleh. Maaf, okay, maaf kembali lagi. Line kali ini kenapa teruk sangat Aduh, okay, sekejap Maaf. Okay. Okay, share lagi. Alright. Okay. Okay So kepada yang sudah left, sila kembalilah. Maaf sorry. Alright. Okay, so ini dia tadi So kita sambung. Tinggi sebelah kanan 100 lah 100 lah.
Okey, ini 100 kita baca di sinilah 100. Jennifer Erisha, boleh nampak saya punya skrin dan dengar suara saya ke? Boleh Okay, thank you. Okay, jadi kita pun baru sebab 2 kali sudah line saya terputus. Apalah hari ini terlalu teruk ni line ni. Tak benar 2 kali putus. Okay, so luas segi 4. Okay, 45 darab 0.5 lah panjang darab lebar. Okay, lepas itu kita tambah. Saya boleh besarkan skrin kita. Sudah besarkan Okay. Okey, lepas itu yang kedua trapezium tambah. Okey, 1/2 trapezium dengan segi 3 ada 1/2 di depan darab sisi yang selari. 45 tambah 100. Lepas itu darab 0.9 ini dia. Misi Okey. Okey dah? Okey, berapa di sini? Mungkin kita kira satu demi satu dulu. 45 ada yang volunteer ke? 45 darab 0.5 kita dapat 22.5. Okey, tambah. Ya, betul Pauline. Yang belakang itu berapa? .25. Thank you Jessica. Okey, berapa jumlah? Jumlah berapa? Ya, betul Pauline, betul. Okey, tambah 87.75. Thank you. Okey. 87 Jessica. 87 saya rasa. Marilyn betul. 87.75. Ya. 87.75. Thank you Pauline. Dan ini sekali lagi unit dia kilometer bukan sentimeter lagi. Ya, 87. Unit dia kilometer. So kita kena tengok graf kita kena tengok balik graf. Okey. 87.75. Okey. Okey, semua sudah kembali 43. Sekejap saya ambil gambar dulu. Tadi lupa. Okey, so boleh kita sambung, teruskan. Semua sudah siap salin ke? Sebab mungkin ada yang sudah left baru kembali. Boleh maklumkan saya line hari ini macam kacau lah. Line tak bagus. Okey, jadi sekali lagi cikgu ucapkan tahniah kepada pelajar yang mengikuti pembelajaran kita pada pagi ini Terima kasih. Okey, terima kasih kehadiran semua. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ini memberi manfaat kepada semua. Okey, kalau kita sudahlah C sudah, B sudah tadi B 1035 tadi 1035. Mungkin saya bagi 10 saat kepada pelajar yang tadi left ataupun saya yang left, awak tak sempat lagi tadi. So ini untuk bahagian B 10 saat Okey, untuk C ini dia. Okey, 10 saat juga.
Okey, kita pergi contoh 9. Okey, contoh 9 ah. Alright. Contoh 9. Hitung pecutan. Oh, hitung pecutan. Okey ah. So pecutan maksudnya apa? Pecutan di sini bermaksud cari kecerunan garis lurus. Cari kecerunan. Cari kecerunan. Okey ah. Yang pertama sudah kiralah kecerunan itu ialah pecutan iaitu kita pakai ini 00 koordinat dia, ini 30 dengan 12. So saya andai kata awak boleh catat di sini ya, S1 Y1 ini S2 Y2. So kalau nak cari pecutan, rumus dia ialah Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak S1 cari kecerunan. Ya, cari kecerunan ini dia. Okey, jadi di sini ialah 12 tolak 0 bahagi dengan 30 tolak 0. Okey. Jadi dapatlah 12 bahagi 30 dan dia sama dengan 0.4. Unit pun sudah saya beri tadi, meter per saat per saat. Okey, kalau unit tak pasti tak apalah, tapi sini saya sudah tulis Dan ini ialah pecutan. Pecutan. Maksudnya kalau positif memang dia pecutan. Maksudnya garis itu naik atas. Naik atas itu pecutan lah. Ini pecutan. Okey. Kalau turun bawah itu niah pecutan. Niah pecutan. Okey, ini sudah. Okey, yang bahagian B. Bolehkah anda beritahu saya berapa kecerunan garis ini? Kalau garis yang mengufuk macam ini, kita namakan ini apa? Semalam kita ada cerita ini. Pauline, apa kita cerita tentang ini? Laju seragam. Laju seragam. Ya, lawalah awak hari ini. Okey, laju seragam. Okey, so kalau laju seragam, garis itu mengufuk macam ini, dia tidak ada pecutan. Betul tak? Dia tidak ada pecutan. Kecerunan kan? Garis mengufuk tidak ada kecerunan. So tak perlu cari. Pecutan kosong. Jadi dia suruh kita nyatakan. Jadi ini ialah laju seragam. Laju seragam, ini jawapan dia. Pecutan sama dengan kosong. So dia adalah laju seragam. Sebab soalan minta kita tentukan dia pecutan kan, ya pecutan kan atau laju seragam kan. So ini laju seragam. Okey. Dan yang C. C ya. Okey, sekali lagi laju lawan masa, meter per saat lawan saat. Okey, so ini boleh cari kecerunan kan? So pecutan dia sama dengan koordinat sini berapa? Atas ini 0.35. Yang bawah ini 25 kosong kan? So bolehlah awak tulis dulu yang titik yang tinggi saya letak S2 Y2, titik yang rendah S1 Y1. Itu terpulang sebenarnya, terbalik pun tidak apa. Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak S1. Itu rumus cari kecerunan. Rumus untuk cari kecerunan. Cikgu bagi awak 10 saat cuba. Untuk ini ya. Kalau sudah boleh tulis jawapan di mana? Di dalam chatting box Boleh ikutkah? Boleh ya? Fiona, okey Fiona. Florence. Okey. Nashita. Okey kan Nashita? Nur Mirza. Nur Hayati, Nur Hidayah. Okey kan semua? Boleh? Okey, bagus. Okey, bagus. Kemudian 4 wawasan. Hafizi, okey Hafizi. No Suzila, okey. Suzia, okey.
Okey, bagus. Asri, Asri ni memang bagus bukan Nasri. Asri ni dia memang hadir lah semua. Kecuali ada sekali dia pergi klinik, yang lain tu memang dia hadir semua. Okey. Sekejap Siapa yang call? Hello? Ya, awak ialah? Hello? Siapa ni? Tak apa, nantilah call balik. Okey, jadi kita teruskan pecutan di sini. Berapa pecutan dia? Okey, Y2 tolak Y1 5 tolak 0 Okey, bahagi 0 tolak 25. Okey, so 35 bahagi dengan negatif 25. Okey, berapa kalau guna kalkulator? Yes, negatif 1.4 cepatnya Jessica. Okey, so ada negatif. Apa maksud negatif? Kalau pecutan kecerunan itu negatif, apa maksud dia? Dia jenis mana? Dia jenis mana? Ya, ngia pecutan, betul. Tuliskan ngia pecutan, betul. Tania. Sekejap Atika itu bagi saya gambar dia tidak dapat itu. Atika sudah dapat kembali kah? Ya, jawapan ngia pecutan Tania kepada yang dapat ngia pecutan. Kalau negatif ngia pecutan Tapi untuk laju, jarak masa punya graf laju itu memang tak boleh negatif Kalau dia negatif itu bermaksud dia pertendangan arah. Itu saja. Tapi kalau pecutan ini negatif dia boleh, iaitu dia maksudnya dia semakin berlahan. Ya, Atika, saya tahu awak punya line memang itulah, saya sendiri pun sudah putus 2 kali Okey. No syuhada. Okey, sudah? Okey. Kalau sudah, kita pergi muka surat 9. So nanti muka surat 8 ini awak ambil gambar hantar. Awak ambil gambar hantar balik. Hantar kepada saya. Hantar kepada saya. Okey, so saya nak bincang sikit lagi. Lepas itu kita tamatkan. Sebab hari ini memang teruk line dia. Okey, muka surat 8 ambil gambar, bersedia untuk hantar. Jangan hantar dulu hantar nanti sekali. Okey, hantar nanti sekali Okey. Sekarang kita pergi ke contoh 10 iaitu muka surat 9. Muka surat 9 Okey, so ini dia contoh 10. Jawab soalan berdasarkan situasi yang berikut. Okey. Kalau kita tengok graf ini adalah graf laju lawang masa. Masa dalam saat. Laju dia meter per saat. Kan? Okey, so ini kalau kita nak catat lah, ini ialah pecut kan. Ini naik kan. Garis itu menaik ialah pecutan, pecut. Ini garis ini laju seragam. Ini ngia pecutan. Betul? Ngia pecutan Okey. Ada 3 garis di sini Okey, masa dia sampai 20 saat.
keseluruhan perjalanan 20 saat. Laju maksimum 20. Minimum 15 minimum kosong sampai dia berhenti akhir kosong lah. Okay. Alright. Okay, A. Sebelum itu, Raja menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah bot. Okay. Hitung kadar perubahan laju. Apa maksud kadar? Kadar maksudnya cari kecerunan. Kadar bermaksud cari kecerunan, adik-adik. Cari kecerunan. Itu ialah kadar. Untuk 5 saat pertama. So, kita tengok balik graf. Mana 5 saat pertama? Ya, 5 saat pertama sepatutnya di garis yang pertama, PQ. Garis PQ. Okay, garis PQ ialah 5 saat pertama. Tengok sini masa memang 5 saat pertama. Okay, so kita cuba cari koordinat Q 520. Tulis dulu Q 520. Yang P ialah 015. 015. Ini 2 titik untuk kita cari kecerunan. Okay, Okay, so saya buat di sini. Okay, yang nombor 1 saya lukis sajalah. Okay, ini titik P 015. Ini ialah Q 520. Kita nak cari kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. So, kalau nak cari kadar perubahan laju, ini bermaksud cari kecerunan garis lurus PQ. Kecerunan PQ. Kita nak cari kecerunan PQ. Andai kata ini S2, Y2 lah. Yang ini S1, Y1. Okay. Alright. Dan kita ganti ke dalam sini lah. Okay. So, 20 tolak 15. Y2 tolak Y1. Okay. Lepas itu bahagi X2 tolak S1. 5 tolak sifar. 5 tolak sifar. Okey, berapa jawapan dia? Ada sesiapa nak cuba? Ivan? Ivan, 答案是多少？ 等下我算一下。 Okey. Ya, Marilyn betul. Soal isi Ivan 我等你哦。是吗？ Iya. Ya, jawapan dia 1 1. Unit dia ialah meter per saat per saat. Kalau bacalah negatif 2 maksudnya meter per saat per saat. Okey, so itu kecerunan dia, kadar perubahan laju untuk jawapan 1 Okey, untuk seterusnya jawapan yang kedua. Okey, jawapan yang kedua, apa dia tanya? Hitung kadar perubahan laju 5 saat terakhir. 5 saat terakhir. 5 saat ini tak boleh. 5 saat terakhir. 5 saat terakhir. 5 saat terakhir kalau kita tengok balik graf kita. Ini graf kita. 5 saat terakhir inilah 15 hingga 20 ini 5 saat terakhir kan. Ini garis yang kita nak cari kecerunan. R dan S. Kita ambil koordinat R 15 20. Yang S ini 20 kosong. Kita ambil garis ini sekarang garis ini. Ya, ini garis yang kita nak cari kecerunan. Cari kadar maksudnya cari kecerunan. Ini ya. So yang kedua, saya pun buatlah garis itu macam ini ya, turunkan. Kita buat. So ini ialah R, ini ialah X. Okey. Koordinat R 15 20. Koordinat X 20 kosong. Ya. So kita nak cari kadar perubahan
Laju ini sama dengan kecerunan garis lurus RS. RS Okey, so Y2 tolak Y1 20 tolak 0 bahagi 15 tolak 20. Okey, 15 tolak 20. So ada sesiapa sudah ada jawapan, boleh kongsi di sini ya. Saya baca dulu. Jessica kata negatif 4. Jessica S. Okey, tahniah. Ya, jawapan memang negatif 4. Apa maksud negatif 4? Maksudnya ngiah pecut lah. Ngiah pecut. Sebab turun kalau kita tengok garis itu menurun memang negatif. Kecurunan kan. So meter per saat per saat. Okey. Ini nombor 2 punya jawapan lah. Okey. Nombor 2 punya jawapan. Sikit lagi ya. Sikit lagi kita akan tamat. Okey. Laju lagi. Dah? Sudah kah? Dah. Okey, so C akhir sekali huraikan gerakan bot itu. Kalau nak buat huraian, dia kata gerakan bot itu kalau macam ini ada 3 garis kan. 3 garis ini, kalau kes macam ini kita boleh buat satu huraian saja, iaitu keseluruhan. Keseluruhan untuk awak saya rasa kalau huraikan gerakan bot itu, kalau 3 banyak sangat. Kita buat gerakan objek itu. Kalau buat semua kah? Okey. Jadi ini perlukan itu sedikit masa. Kalau saya nombor 3 itu buat huraian gerakan bot, saya rasa kalau semua banyak. Okey, kita gabung Okey, kita gabung Okey, saya buat di tepi lah. Ya. Maksud di sini huraian itu masih tidak lari daripada laju. Kita kena tahu laju purata lah. Jumlah masa 20 saat. Lepas itu jumlah jarak yang dilalui. Sama seperti kita buat huraian untuk graf jarak lawan masa. Graf jarak lawan masa. Tetapi dia kena ada pecutan sebenarnya lah. Pecutan. Jadi ini kita bincang esok lah untuk huraian. Sebab dia perlu 3 garis ini. Banyak garis ini kita kena buat satu. Okey. Kalau macam itu huraian kita buat besok, sekarang kita sambung B lah. B1, B2. Yang huraian itu saja kita buat lambat sikit. Besok lah sekali kita pergi buat huraian sebab dia perlukan banyak masa di situ. Okey, so Raja di atas menunjukkan B menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah objek. Laju masa, hitung kadar perubahan 2 saat pertama. 2 saat pertama, ini dia lah cari kecerunan. Cari kecerunan PQ. Cari kecerunan PQ. Saya buat di sinilah nombor 1 lah. Q dia ialah 216. Ini 010 koordinat. Okey kita cari kecerunan. Cari kecerunan. Okey.
Maksudnya cari kadar. So kadar perubahan laju saya tidak sambung habis, awak sambung habis lah. Okey, kadar. Okey, rumus dia guna kecerunan punya rumus 16 tolak 10 2 tolak 0. So jawapan dia 6 bahagi 2. So sama dengan 3 meter per saat per saat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia minta kita nyatakan tempoh masa apabila laju adalah seragam. Mana laju seragam? QR laju seragam kan? Berapa lama? Dia tanya. Tengok masa dia 2 hingga 7. 2 hingga 7. Siti Nur Shilawati. Berapa tempoh masa yang diperlukan untuk laju seragam di sini? Berapa saat di sini? 2 hingga 7 berapa saat? Ya, awak ya. Ya, 5 betul. 7 tolak 2. So sama dengan 5 saat. So objek itu bergerak dengan laju seragam selama 5 saat. Kalau nak terangkan macam itulah. Tapi 5 saat cukuplah 5. Okey. Sudah. Okey, kalau sudah kita pergi yang ketiga, last untuk pagi ini. Ini betul-betul last lah, yang ketiga. Ya, sebab huraian itu kita buat esok kan. Okey, yang ketiga dia tanya hitung kadar perubahan laju dalam 3 saat terakhir. 3 saat terakhir ialah garis RS lah. Ini RS lah. Garis 3 saat terakhir ni. Ini garis akhir ni. So koordinat R 7, 16. Koordinat X ialah 10, 4. 10, 4. Okey. Jadi saya cuba buat di bawah. Boleh nampak? Okey. Saya cuba lukis semula nombor 3 ini. Garis dia RS R 7, 16. Yang S ini 10, 4. S okey. Jadi ini cari kadar. Cari kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju ini sama dengan kecerunan 16 tolak 4 bahagi dengan 7 tolak 10. Okey, so ini sama dengan 12 bahagi negatif 3. So jawapan dia berapa? Ya. Ada sesiapa volunteer? Hafizi, berapa jawapan? Ya. Tanya. Negatif 4, betul. Meter per saat per saat. Meter per saat per saat. So kita sudah buat sampai 3. Nombor 4 hurai itu esok. Huraian itu esok kita buat. So esok kita perlu sediakan kertas tambahan sebab tak cukup ruang di sini kalau awak sudah tulis besar-besar. Okey ya? Okey ya. Jadi 40 orang saja ni 28, 30, 33, 35, 39, 41. Tapi ada yang mungkin sudah level sebab line tak bagus. Okey, it's okay. So lepas ini ambil gambar untuk muka surat 8 dan muka surat 9. Satu murid, 2 gambar. Satu murid, 2 gambar. Muka surat 8, muka surat 9. Hantar ke dalam grup masing-masing. Sebab itu saya akan catat juga untuk sebagai kehadiran. So itu sahaja untuk pagi ini. Kita jumpa pagi esok. Bagi esok buku berapa?
Halo, buku berapa? 7:30 ya. Ya, esok lebih awal 7:30 pagi. Kita jumpa hingga pukul 9. Jadi pagi esok kena bangun awal sikit. 7:30 kita jumpa pagi esok. So saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Kita tamatkan di sini ya. Sekian, terima kasih ya. Thank you, bye-bye. Oke. Bye. Bye-bye. Yes. Bye. Bye, cikgu. Bye. Bye.